والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Subhanallah, Allahu akbar. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya izinkan saya yang lemah, yang dhaif, yang hina, lagi banyak dosa ini, mudah-mudahan diampunkan dosa saya dan ditaubatkan kesalahan-kesalahan saya. Mudah-mudahan diberi rahmat kepada saya dan kita semua pada pagi ini. Dan mudah-mudahan tuan-tuan yang memperuntukkan masa datang ke sini, mudah-mudahan diberi barakah, diberi hidayah, taufik, diberi rahmat, diberi nur, iman, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kuliah yang kita akan kongsikan bersama menjadi motivasi, dorongan kepada kita untuk membaiki diri daripada satu keadaan yang baik kepada yang lebih baik. Mudah-mudahan itu merupakan dan menjadi sebab untuk kita mendapat rahmat dan kasih sayang Tuhan, khususnya di akhirat kelak. InsyaAllah tajuk kita akan kongsikan pada pagi ini ialah mutiara. Mutiara kata Imam 4 mazhab. Jadi tanpa membuang masa, mudah-mudahan kuliah yang akan kita kongsikan ini benar-benar menginsafkan kita bahawa sesungguhnya hari ini kita berada di zaman yang penuh dengan pancaroba, penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah. Kita ambil contoh ni, sekarang ini kita berada, kita dihadapkan dengan ujian COVID-19. Ujian COVID-19 ni bagi saya adalah hadiah, adalah merupakan hadiah dari Tuhan yang maha baik, hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Selagi kita tidak boleh, selagi kita tidak yakin, selagi kita tidak tanam dalam diri kita COVID-19 itu merupakan hadiah, bermakna hati kita ni masih lagi berpenyakit. Kita masih lagi belum benar kenal betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana setiap sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita, semuanya mengandungi hikmah rahsia. Semuanya adalah baik untuk kita. Jadi saya ringkaskan bahawa di antara hikmah hadiah. Hadiah ni satu yang orang suka lah. Semua orang suka hadiah. Tidak ada orang yang tak suka hadiah. Kenapa COVID-19 itu hadiah? Kerana ia akan menyebabkan kita ini semua buat persiapan untuk menghadapi mati ataupun maut. Kenapa begitu? Kerana semua orang tahu COVID-19 ini boleh menjadi sebab bila-bila masa saja orang akan mati atau meninggal dunia. Jadi dengan adanya COVID-19 ini orang takut. Tengok hari ini orang pakai cemas, pakai bimbang, pakai mask lalu semua bimbang. Itu takut lagi denda 1,000 silap je kena denda bayar 1,000. Kalau duit banyak tak apa juga, duit pun 900 cari lagi 100. Nak bayar denda. Jadi itu hadiah supaya kita yang suka dengan maksiat, suka dengan dosa ni, dah ini nampaknya aku kena bertaubat. Kalau tidak mati tiba-tiba ni pergi pasar raya sebagai sebab mati. Bila mati ilmu tak cukup, amal pun tidak, ikhlas pun lagi lah, subhanallah. Jadi akan menjadi bala lah yang sangat besar di alam barzah di hari akhirat kelak. Baiklah, kembali kepada persoalan yang kita nak bincangkan, iaitu Imam Asy-Syafi'i yang lahirnya pada 150 Hijrah dan meninggalnya pada 204 Hijrah. Saya nak bagi poinnya. Yang pertama, dia kata apa? Siapa yang hendakkan akhirat, hendaklah ikhlas dalam menuntut ilmu. Ada dua perkara. Tiga perkara sini. Satu persoalan ikhlas, kedua ilmu, satu akhirat.
ayat yang berkaitan dengan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam surah apa tu Ustaz? Ayat berapa? Ya. Surah 22 ayat 57. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kepada kamu melainkan untuk tulus ikhlas. Bukan ikhlas saja, tulus ikhlas, benar-benar murni. Jadi siapa yang hendakkan akhirat, mana hendakkan akhirat tu hendakkan keselamatan di sana, hendakkan syurga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berlaku ikhlas dalam kita beramal. Untuk makluman kita semua, yang paling susah, yang paling sukar adalah ikhlas lah. Yang paling susah tu ikhlas sebenarnya. Ramai orang yang ada kepentingan nak kerana itu, kerana ini, kerana fadilat, kerana keutamaan, kerana ganjaran, kerana takut neraka, kerana syurga, kerana hendakkan orang puji, kerana takut orang kata, semuanya kerana makhluk. Ataupun kerana sekurang-kurangnya jangan orang kata kita. Jadi macam-macam nawaitu. Sebab itu letak duduk nawaitu atau niat itu merupakan perkara yang penting dalam agama Islam. Jadi saya ulang balik, mudah-mudahan dia masuk menusuk ke dalam hati kita. Kita sangat memahaminya dan menghayatinya. Siapa yang hendakkan akhirat, maka hendaklah dia berlaku ikhlas dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni bukan boleh cita-cita saya menuntut ilmu kerana nak jadi ulama. Salah besar. Cita-cita saya ni menuntut ilmu kerana nak jadi ulama. Memanglah ulama tu banyak fadilatnya, banyak kelebihannya, banyak keutamaannya. Tetapi objektif tu dah salah. Kita tak boleh belajar kerana nak menjadi ulama, tak boleh. Nak jadi ustaz tak boleh. Nak jadi motivator tak boleh. Mesti menuntut ilmu tu kerana Allah semata-mata Subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan niat namanya. Kemudian bila kita dah belajar menuntut ilmu setahun, 2 tahun, nak jadi apa, jadi guru ke, jadi ulama, itu lain. Kerana ulama itu menjadi alat, menjadi perantara untuk kita mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama lah juga kita buat apa satu, menuntut ilmu juga kerana nak tolong mak bapak. Mak bapak aku ni susah. Gaji pun tak banyak mana. Jadi aku belajar ni kerana benar-benar niat nak membantu mak ayah kita. Salah. Berdosa. Syirik lagi. Ramai orang tak faham ni. Tak ada dosa ni. Sebab apa mereka anggap tolong mak bapak tu pahala. Memang pahala. Tolong mak bapak tu bagus. Memang bagus. Tapi niat awak kalau belajar tu, kita mesti tetap satu. Objektif bila-bila pun sama. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sebab itu saya katakan tadi, nak ikhlas ini bukannya senang. Kemudian ikhlas ini, saya ulang balik, rahsia Allah. Rahsia Allah, bukan rahsia malaikat. Mana malaikat pun tak tahu. Kalau tak diberitahu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau tak diberitahu, malaikat pun tak tahu apa yang ada dalam hati kita ni, melainkan semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ni rahsia Tuhan. Maknanya bukan rahsia kita sebagai manusia. Jadi kita yang ikhlas nak derma, contoh nak bagi RM1, RM2 ni, nak ambil ni pakcik ikhlas. Kata tuan guru saya, mana automatik tidak ikhlas, terbatal ikhlasnya. Tak boleh kata begitu. Kita tak boleh mengatakan kita ini ikhlas, mendahului, menuhankan diri namanya, mendahului Allah dan Rasul. Tak boleh begitu. Jadi ikhlas ni paling payah. Tetapi andai kata kita beramal dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin, maka satu nilai ikhlas. Setiap amal tu dapat pahala. Jadi pahala tu kerana ikhlas. Bila ikhlas, nilai dia lebih besar lagi daripada dunia dan isinya. Yang katakan pahala tadi lebih besar lagi daripada dunia dan isinya. Nilai tadi tak boleh dibandingkan. Kemudian wajib pula nak berlaku ikhlas ni wajib. Kalau kita tak ikhlas terjun neraka, bukan setakat makruh. Tak ikhlas pun tak apa, yang pentingnya gini. Tak, mesti ikhlas. Wajib ikhlas. Kalau tidak, neraka. Kita misal kata kita sedekah 500,000. Tolong tulis nama saya, Ahmad Bakhtiar bin Ahmad, 500,000. Jadi kita pun tulislah nama tu. Dengan niat sekurang-kurangnya orang tahu siapa yang sedekah tadi. Mana tak ikhlas. Sampai di sana ditanya, siapa dia orang yang sekolah ni yang sedekah 500,000 banyaknya, humban dia ke dalam neraka. Kenapa humban dalam neraka? Saya hadiah, saya sedekah 500,000 ni. Benar, tapi kamu tidak ikhlas kerana kamu niat kamu untuk dipamerkan kepada orang lain. 500,000 saya tolong ramai orang yang susah jadi senang, ramai orang yang terlepas daripada kesusahan dan penderitaannya. Dia kata tak guna, walaupun 500,000 tapi tak ikhlas, masuk neraka. Kalau begitu lebih baik aku tak usah sedekah 500,000, baik tak usah bagi langsung. Malaikat jawab, yang patut dah raya macam tu. Lebih baik memang macam tu, tak payah bagi 500,000 tak payah. Yang penting ikhlas. Walaupun RM1, ikhlas, betul-betul ikhlas.
Syurga terus. Ingat ya. Jadi sekarang ni kita berada di akhir zaman. Jadi perkara yang penting, sebab bila kita nak beramal, bila kita nak dapat pahala, bila kita nak masuk syurga, bila kita nak mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena ada ilmu. Yang pertama ilmu. Kalau tak ada ilmu, nak beramal macam mana? Nak sembahyang sunat duha, tak reti. Nak baca tahiyat pun dianggapnya bacaan tahiyat akhir dianggap tak wajib, Fatihah dianggap tak wajib. Tak boleh, tak sah. Kena tahu mana rukun, mana yang sunat. Itu namanya ilmu. Okey. Jadi rumusannya, siapa yang hendakkan akhirat, hendakkan pahala, apa kerja buat kita sampai kepada akhirat, namanya itu adalah apa? Kenalah ikhlas. Makna riak, takabur, sum'ah itu tidak ikhlas. Jadi bila kita riak, tak ada pahala. Dia tak ada pahala, dia berhenti setakat dunia je. Buat apa benda, orang puji kita, orang glamourkan kita, kita popular lah. Di dada-dada akhbar, di mana-mana kita popular, tapi tak sampai kepada akhirat. Apa yang tak sampai itu pahalanya, tapi neraka sampai. Api neraka sampai kena bakar, rentung. Sama mana rentung ustaz? Tak rentung lah. Ya ke tak rentung ustaz api neraka? Rentung. Subhanallah. Yang kedua, ini ambil perhatian. Sampai ada pen catat. Ini penting tuan-tuan. Kita ilmu ni untuk kita beramal. Tambah-tambah yang bercakap ni. Yang bercakap ni. Lagi banyaknya. Kalau tidak ada bapak munafik. Yang keduanya. Ini kata-kata Imam Asy-Syafi'i ni. Dia ni wali. Dia adalah mujadid dan dia adalah mujadid kurun yang kedua. Selepas Umar bin Abdul Aziz. Itu Imam Asy-Syafi'i. Lahir tadi 150 Hijrah dan wafatnya 204 Hijrah. Apa dia kata? Ini kita kena amal. Kalau nak jadi ahli syurga, kalau nak jadi wali, kalau nak jadi tentera Al-Mahdi di akhir zaman, kena ada ciri ni. Kalau tidak, kalau orang muda kata apa? Boleh belah. Apa dia? Siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala menutup kejahatannya dengan kebaikan, maka hendaklah dia bersangka baik dengan manusia. Kita ini lumrahnya kita dah tahu, umumnya tahu bahawa kita ni ada jahatnya, ada dosanya, ada maksiatnya banyak yang kita sorokkan daripada manusia. Dosa ni kita malu orang tahu. Itu makna dosa. Kita malu orang tahu. Jadi siapa yang nak kejahatannya ditutup, sama ada di dunia atau di yaumil mahsyar, maka hendaklah dia bersangka baik dengan manusia. Ambil perhatian. Bersangka baik dengan manusia itu maknanya ialah bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seorang Melayu Islam minum arak. Apa orang Melayu ni dah umur 40 tahun minum arak? Kita sangka buruk dengan dia. Memanglah dari segi lahiriahnya tak salah, dah dia memang minum arak ustaz pun. Takkan nak kata bagusnya orang ni minum arak. Takkan kata begitu. Memang tak elok lah. Memang benar. Man redha bi kufrin kufrun. Orang siapa redha dengan kufur, maka kufur. Tak boleh. Kita jangan redha dengan maksiat. Dengan maksiat orang buat, kita kena benci. Benci kepada maksiat tu kita dapat pahala. Tapi macam mana nak apply perkara ni? Maksudnya macam ni. Maknanya yang dia buat tu benda tu haram. Minum arak. Kita tak suka, betul. Kita kata benda tu haram, betul. Kita benci perbuatan dia, betul. Jangan benci orang. Sebab orang tu kenapa tak boleh benci? Dia adalah ciptaan Tuhan. Jangan benci ciptaan Tuhan. Jadi perbuatan dia kita kena benci. Baik, itu dah kita faham. Kita bersangka baik ni macam ni. Maknanya sekarang dia minum arak, boleh jadi nanti dia bertaubat. Dia minum arak ni kalau bukan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kamu tidak ada kehendak melainkan semuanya kehendak Allah. Tu ayat berapa? Surah apa tu? Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kamu tidak ada kehendak melainkan semuanya kehendak Allah. Maknanya di sini ialah kalau bukan kehendak Allah, dia pun tak minum arak. Bolehkah kita ada berkehendak, kita nak pergi Kuala Lumpur? Ini kehendak aku. Aku yang berazam, nawai aku jazam, aku niat nak pergi Kuala Lumpur. Tuhan tak izin. Boleh sampai Kuala Lumpur? Tak ke mana? Buat pekan Kuala pun tak sampai. Kalau Tuhan tak izin. Qul kullu min indillah. Semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makna di sini, dia punya poin yang besarnya ialah kita ni sembahyang tahajud, kita ni sembahyang sunat duha, kita ni banyak sedekah, kita banyak selawat, banyak baca Quran. Kadang-kadang puasa, katalah begitu. Tapi jahat. Memang orang jenis macam tu. Jahat. Apa yang jahat? Dia ingat dia bagus sangat. Dia rasa orang lain semua jahat. Orang lain tu minum arak lah, orang tak sembahyang jemaah lah, orang itu inilah. Semua ada sangka-sangka buruk. Tapi kita tak tahu ending kita. Macam mana pengakhiran kita ni. Kamu yakin kamu mati mesti dalam Islam? Mesti ke? Murtad pun boleh. Kafir pun boleh. Tuhan Maha berkuasa. Jadi kalau kamu yakin bahawa kamu mungkin mati munafik, mungkin mati fasik, dan kita ini mungkin mati dalam keadaan murtad, takut tak? Takutnya. Kalau kamu takut, kenapa kamu macam tak takut je? Mudah aja tuduh orang itu, tuduh orang ni.
Dah aku nampak. Itu zahirnya. Jadi alangkah baik orang yang minum arak tadi, kamu nasihatkan dia. Alangkah baiknya kamu doakan dia. Alangkah baiknya kamu bersangka baik. Ini sebenarnya nak tengok adakah aku baik ke dia lebih baik. Sebab ini adalah merupakan percaturan. Adalah skrip Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana endingnya kita tak tahu. Walaupun hadis menyebut man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adaful iman. Atau kama qala. Bila kamu lihat kemungkaran, kamu kena tegah dengan kuasa, dengan power kamu, kedudukan kamu, jawatan kamu. Kalau tak mampu dengan nasihat, dengan lidah. Tak mampu tengok kepada keadaan. Bukan semua mesti dengan kekerasan. Kalau tak mampu juga dengan hati, benci dengan perbuatan dia. Boleh jadi yang minum arak tadi lagi baik. Tak lama, takkan dia hari-hari minum arak sampai itu sudah. Pada adatnya tak begitu. Sebab ada wali-wali, dia minum arak. Sekali menjadi wali. Kita boleh jadi wali. Kita rasa sembahyang tahajud pun tak apa rakaat. Kan? Sembahyang baru 2 rakaat dah action, dah act dah. Belum lagi kan? Jadi boleh jadi kita ni kuali dan kena rasa diri ni kuali. Sebab itu hamba yang paling bagus, hamba yang paling baik, dia rasa apa? Dia yang paling jahat. Saya contohkan macam ni. Bila berlaku dalam sekolah ni, contoh di Mahat Tahfiz ni, berlaku satu kebakaran ke, berlaku musibah ke, kita rasa ini punca dia aku. Padahal bukan dia. Padahal bukan dia pun. Ini puncanya orang lain daripada orang lain. Bukan dia. Tapi dia rasa ini aku, mungkin kerana aku ni. Aku rasa salah sangatlah. Sedihnya memanjang. Dia rasa dia. Jadi tuan-tuan fikirkan orang yang macam ni hebat tak hebat? Luar biasa tak luar biasa? Orang yang sangat bagus. Sebab itu di padang mahsyar, Nabi yang paling bimbang terhadap umatnya, paling sayang terhadap umatnya, Nabi Muhammad SAW. Mana dia yang paling bagus? Hati dia tadi. Walaupun dia paling takut, dia paling cemas, dia paling sayang kepada umatnya. Begitulah juga dengan kita ini. Orang lain yang bersalah, kita rasa bersalah. Ini hati-hati yang macam ini adalah hati Nabi. Anugerah. Anugerah. Bukan boleh usaha-usaha dapat, usaha tidak memberi bekas. Saya ulangi. Siapa yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala menutup kejahatannya, menutup dosanya dengan kebaikan, maka hendaklah dia bersangka baik dengan manusia. Contohnya, kita baru buat satu onar. Contohlah, kita baru bunuh orang. Orang cari satu kampung tu cari. Tapi kita entah macam mana selamat. Orang tak tahu kita. Padahal daripada keadaan kedudukan situasi itu, orang boleh tahu siapa pembunuh. Tapi kita terselamat. Boleh jadi kerana orang lain melindungi kita, kita selamat. Jadi hakikatnya siapa yang menyelamatkan kita itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh jadi lepas dia bunuh tadi bertaubat, ya Allah, sekiranya aku selamat, aku berjanji aku akan taubat daripada semua dosa dan aku akan bawa diri menjadi orang yang benar-benar mukmin, insya-Allah. Sebab itulah tuan-tuan, jangan remehkan dosa dalam maksud apa? Bila kita melakukan dosa, jangan putus asa. Boleh jadi dosa itu merupakan dosa yang terakhir yang kita buat. Maka wajib kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Kita teruskan lagi kepada kata-kata Imam Malik pula. Yang lahir pada 93. Imam Malik dilahirkan 93 Hijrah dan wafatnya 179 Hijrah. Ini guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Dia kata apa? Bukanlah ilmu itu dengan membanyakkan riwayat, tapi ilmu itu ialah cahaya yang Allah letak dalam hati. Kita ambil satu je kata-kata tu. Apa makna ni? Bukanlah ilmu itu dengan membanyakkan riwayat. Maknanya kan sekarang ni, orang sekarang akhir zaman, ni rawahul Bukhari wa Muslim, ini hasan, ni sahih, ni ada dhaif, ni maudhu'. Bangga riwayat ni an semua dia hafal. Dia bangga. Tapi salah kan? Tak salah. Nak menyebutkan riwayat itu, riwayat ini, sebutlah panjang mana 20 perawi tu, kau pandai, kau pakar, sebutlah 20-30 riwayat. Tetapi yang dikatakan ilmu tu bukan dengan membanyakkan riwayat. Udahlah kau banyakkan riwayat, lepas tu boleh jadi tak betul. Lepas tu kau riak pula, kau bangga sebab boleh ingat 20-30 sanad. Orang lain tak boleh. Jadi yang lebih benarnya apa? Ilmu itu ialah cahaya, nur dalam hati kita, yang Allah letak dalam hati, yang berbetulan. Apa makna ilmu? Ilmu itu ialah sesuatu yang mana bertepatan dengan hakikat. Ambil perhatian. Contohnya Al-Quran. Kita menafsirkan Quran tanpa 15 ilmu alat. Ataupun kita menafsirkan hadis. Kalau tidak bercanggah dengan syariat, tak apa. Tetapi kita menafsirkan Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menafsirkan hadis Nabi tadi bercanggah. Maksud hadis, maksud Nabi itu lain. kita tafsir lain.
Ini maknanya dia bukan ilmu sebenarnya. Sebab ilmu tu dia mesti bertepatan, tepat dengan hakikat. Macam contoh yang senang sekarang di Malaysia ni, fahaman ahli sunnah wal jamaah dengan fahaman wahabi. Beza lah. Kita tafsir macam ni, dia tafsir macam tu. Bukanlah ilmu itu dengan membanyakkan riwayat, tapi ilmu itu ialah cahaya yang Allah letak dalam hati. Ilmu tu cahaya, betul. Jadi ulama-ulama nak menafsirkan ilmu tu dengan pengetahuan, betul. Cahaya, betul. Selama mana dia menafsirkan ilmu tu tidak bercanggah. As long as, selama mana tidak bercanggah dengan agama, dengan syariat, dengan Quran, dengan hadis, ijma' ulama, qiyas. Kemudian kita pergi kepada Imam Abu Hanifah. Kata-kata Imam Abu Hanifah, kata Imam Mutiara ni, kata-kata Mutiara Imam Abu Hanifah, dilahirkan pada 80 Hijrah. Wafatnya pada 150 Hijrah. Dia kata apa? Sesungguhnya tidak ada yang lebih mulia dari seorang alim yang wara'. Sesungguhnya tidak ada yang lebih mulia dari seorang alim yang wara'. Jadi mulianya orang alim tu bukan kerana ilmu. Salah lah. Selama ni kita faham dia tu. Mulianya orang kaya kerana banyak duit. Ni orang kaya ni, kita pun hormat dia. Duit dia tahu berapa? 2 trilion. 2 trilion, subhanallah. Dia mulia kan? Di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulianya orang kaya tu kerana dermawan. Kerana dermawan, sifat yang suka bersedekah. Itu mulianya. Jadi bukan kira mulia di sisi manusia. Ni orang kaya ni sebab dia harta dia 2 trilion. Dia bagi kamu RM1. Berapa dia bagi kamu? 1 sen pun tak. Mulia macam mana? Sesungguhnya tidak ada yang lebih mulia dari seorang alim yang wara'. Wara' ni macam mana? Merendah diri, tawaduk, dia tak rasa hebat. Dia tak rasa hebat pun, sedikit pun tak rasa hebat. Macam mana ni? Ni kita nak kongsi, nak tanya pada tuan-tuan. Macam mana seorang alim yang tahu Quran, tahu hadis, tahu bagian, tahu ilmu tu, ilmu ni, tahu tajwid, tahu fiqh, tahu tauhid, usuluddin, tahu tasawuf, tahu banyak ilmu, tahu sirah, tahu akhlak, semua dia tahulah. Tapi macam mana dia nak dapatkan rasa wara' ni? Cuba kongsi sikit. Syed. Cuba kongsi sikit. Macam mana? Boleh bagi kongsi tak jawapan? Macam mana? Ilmu dia banyak, alim. Kalah lagi Tuan Mufti, ngaji pondok 2000 tahun, umur 80 tahun, boleh? Alim lah nak kata alim sangat. Macam mana nak bersifat wara' tadi? Cara dia macam mana? Ni ambil. InsyaAllah beri perhatian jawapan saya. Orang alim yang banyak ilmunya tidak ada faedahnya sekiranya ilmunya tadi tidak membawa manfaat, tidak boleh mendatangkan pahala, atau tidak boleh menjadi sebab untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang alim ni dia kena rasa begini. Setiap saat, detik dan ketika aku belajar ini, setiap saat, detik dan ketika aku menuntut ilmu ini, maka yang memberi aku faham, yang memberi aku mengerti dalam agama ini, yang menyebabkan aku ni pandai, faqih dalam ilmu ini, hanyalah Engkau semata-mata, ya Allah. Tidak mungkin aku mencapai darjat pandai, tidak mungkin aku capai darjat alim kalau bukan dengan izin Engkau. Artinya kepandaian aku ini, ya Allah, hakikatnya adalah Engkau. Engkau yang maha pandai. Aku senantiasa tak pandai. Bahasa kasarnya, aku sentiasa bodoh. Walaupun kita belajar 5-6 tahun, kalau kita nak sampaikan ceramah, nak nasihatkan orang, kalau ketika kita sampaikan ilmu tadi, nak pindahkan ilmu kepada orang lain, tapi dalam masa yang sama Tuhan tak izin, meskipun kita belajar dah 10-20 tahun, boleh sampai tak ilmu tu pada orang? Tak boleh. Ini bermakna ilmu itu sebenarnya milik Allah. Dia yang bagi pandai, dia yang bagi faham pada kita. Jadi yang pandai itu Allah, yang bijaksana itu dia, yang hebat itu Allah, bukan kita. Ini kalau orang yang sedar diri. Bagaimana pula ustaz orang yang berpura-pura, dia cakap macam tapi tak macam tu. Itu yang disebut lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dia cakap tapi dia tak buat. Dia rasa ilmu dia macam tu, dia faham, tapi tetap juga dia riak, tetap juga dia takabur, tetap juga dia sum'ah. Itu memang orang yang celaka namanya. Orang yang nasib malang di akhirat kelak. Sebab kita dah tahu ilmu tadi, apa dia?
Semua ilmu itu yang kita curahkan pada masyarakat, yang kita dakwahkan, yang kita ni merupakan da'i daripada sekian banyak duat, maka kita ini hanya menyampaikan ilmu yang semuanya ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mana-mana penceramah biasanya bila ceramah dia akan menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak mungkin aku menyampaikan ilmu, tak mungkin aku kongsi ilmu ini kalaulah bukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Abu Hanifah, sesungguhnya tidak ada yang lebih mulia dari seorang alim yang warak dan wabarkut. Kalau tidak, alim pun tak guna. Jadi ulama su, ulama jahat, orang alim yang jahat berpura-pura je. Ramai juga macam tu. Silap-silap kena batang hidung sini. Ya. Yang terakhir iaitu Imam Ahmad. Ni kuliah kita ni masuk dalam bab yang terakhir. Kata-kata mutiara Imam 4 mazhab. Iaitu Imam Ahmad dilahirkan 164 Hijrah, wafatnya 241 Hijrah. Apa kata-kata dia? Jangan kamu mengambil ilmu dari orang yang mengambil upah di atas ilmu. Ini lagi tinggi, peringkat darjat tinggi. Jadi sampai sini saya sebutlah salah seorang daripada salah seorang daripada Wazir Al-Mahdi, gelarannya adalah Fatah At-Tamimi. Dia adalah wazir orang kanan Imam Mahdi. Imam Mahdi akan zahir tidak lama lagi. Sebelum dia zahir, yang akan mula-mula muncul adalah Fatah At-Tamimi. Dia akan mendapat sebuah negara daulah Islamiah dengan diberi kuasa negara kepada dia. Dia tak nak. Begitulah orang yang baik-baik ni, dia bukan gila kuasa, dia tak nak. Tapi dia terpaksa terima. Maka dia terima selepas beberapa tahun baru diserah pada Imamul Mahdi. Jadi di antara ciri-ciri Fatah At-Tamimi ini, dia tidak mengambil upah daripada ilmu. Apa makna tidak mengambil upah dari ilmunya? Maknanya begini. Maknanya dia tidak menetapkan. Dia mengajar macam ustaz-ustaz sekarang mengajar dekat masjid. Kita tak tetapkan berapa, 200 ke 500 ke 1000, tak tetapkan. Dia nak bagi terpulang kepada ahli jawatan kuasa masjid. Tak ada kata saya datang ni minta maaf lah tuan pengurusi, saya datang naik helikopter, duit minyak pun dah 1,200 contohnya lah. Maka kalau nak jemput saya kurang-kurang mau 5.6 juta. Contohnya kan. Kalau macam tu pengurusi boleh kata boleh pula. Banyak lagi ustaz lain. Tu contohnya lah. Jadi bukan senang nak mendapatkan ilmu dari orang yang tak ambil upah. Ini namanya berkat. Apa makna berkat? Kebaikan yang banyak, kebaikan yang bertambah-tambah. Kalau orang bagi tu tak kisah, orang nak bagi berapa tu tak kisah. Tapi kita tak boleh paksa, menetapkan. Nak panggil saya 20,000, nak panggil saya 10,000. Walaupun ceramah dia bagus, walaupun ceramah dia boleh menitiskan air mata, tapi penceramah tu insya-Allah masuk neraka. Masuk neraka walaupun orang menangis. Itu namanya istidraj. Sebab niat dia tak betul. Ya. Jadi jangan kamu mengambil ilmu dari orang yang mengambil upah di atas ilmunya. Nak mencari ilmu dari orang yang ikhlas. Tambah di akhir-akhir zaman ini bukan senang cari orang yang ikhlas. Labun boleh, orang Perak kata labun boleh, labun. Nak cari orang yang benar-benar ikhlas susah. Tapi macam mana pun kita sebagai orang Islam yang faham ilmunya, kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk mengikhlaskan diri supaya selamat di dunia dan akhirat. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.